Jangan jadi isteri, jadi sahabat baik suami. Tapi masalahnya macam mana cara kita nak jadi kawan baik kepada suami? Sebab kita semua kadang-kadang ada masalah yang sama. Suami jarang duduk kat rumah, suami jarang bersembang, suami jarang meluahkan. Suami ni susah nak jadikan kita ni orang yang dia utamakan. So apa antara tips Bunda akan bagi, sila dengar sampai habis video. Alright, tips yang pertama, nak jadi sahabat baik suami ni sama juga macam kita jadi kawan baik kepada kawan sekolah kita dulu, kawan sama kuliah, kawan sekerja. Sama, kita kena buat yang sama, iaitu apa? Yang pertama, pegang amanah, ataupun jadi seorang yang memegang rahsia, memegang segala kekurangan, segala kekhilafan suami tu dengan sebaiknya. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita niat untuk cerita dekat family kita ataupun dekat mak kita, dekat kawan-kawan kita tentang suami tu, kita sekadar nak bercerita biasa, sembang kosong. Tetapi bila suami dengar apa yang kita cakap dengan orang lain tu, kadang-kadang dia rasa macam, kenapa dia bagi tahu orang lain ni? Dia rasa malu, dia rasa segan, dan dia rasa macam takut nak bagi tahu apa-apa kepada kita lagi lepas ni. So hati-hati. Kalau kita nak sekadar bercerita pun dengan mak kita ke, dengan adik-adik kita ke, ataupun dengan kawan-kawan kita yang kita paling rapat tentang suami kita, kita kena hati-hati. Ataupun kalau boleh, kita janganlah bercerita langsung apa-apa tentang kekurangan suami, walaupun dalam gurauan. Alright, hati-hati. Itu yang pertama. Okay, tips yang kedua, nak jadi kawan baik suami ni, sama juga macam kita zaman sekolah dulu. Apa yang kita selalu buat dengan kawan-kawan kita? Kita akan buat benda-benda yang orang kata benda-benda bodoh, silly things. Buat dengan kawan-kawan dulu. Contohnya masa dekat sekolah, kita buat apa? Kita duk ponti sekolah, kita duk main air kat sekolah, kita duk macam-macam lah. Kita punya projek kan. So buat benda-benda yang nakal dengan suami. Nakal tu as in macam ni. Contohlah, kita ni ada banyak kerja kat rumah nak buat. Kita nak masak, kita nak jaga anak, kita nak macam-macam lah. Tapi tiba-tiba suami kata, yang jom kita pergi malam ni, lepas keman-keman ni, tengah-tengah malam pukul 12, jom kita pergi jalan-jalan naik motor. Besok pukul 8 pagi kita nak kerja dah. Kita dalam hati dah fikir dah, besok aku ni nak kerja, dia ajak jalan-jalan pula tengah-tengah malam, tengah-tengah bandar ni kan. Pergi. Sebab apa? Kadang-kadang suami nak rasa zaman-zaman bujang, tapi dia nak rasa buat benda tu dengan kita. Tiba-tiba anak tinggal, kita berdua je dengan dia, pergi tengah-tengah malam keluar. Orang tu kata berembun, tak boleh. Macam tu kan. Tapi kita pergi, kita layankan dia. Contoh lagi, tiba-tiba out of the blue, tengah sibuk-sibuk ni, macam-macam kita tengah buat, dia kata, boleh tak lepas ni teman abang pergi mancing? Pergi. Teman dia. Sebab apa? Bila kita pergi ni ada beberapa advantage. Nombor satu, kita dapat mendalami dunia dia. Dan dia pun rasa macam kita ni nak cuba masuk dalam dunia dia, dan dia pun akan cuba masuk dalam dunia kita selepas daripada tu. Dan keduanya, kita ada advantage di mana kalau kita ikut dia sekali, bolehlah kita ajak dia balik awal, betul tak? Kita rasa dah 2-3 jam dah nak kata, jom kita lepak pergi minum pula, lepas tu kita balik rumah kan. Kalau kita tak ada kan, susah nak suruh dia balik cepat tu kan. Okay, so join, do silly things together, whatever it is. Kalau kata benda tu dia tak create, kita create kan. Jom pergi mandi sungai 2 orang. Mandi sungai 2 orang tengah-tengah hari buta ni, jom habis PKP nanti boleh cuba. So kenangan-kenangan manis tu, benda-benda yang orang kata kelakar tu akan jadi memory, akan jadi suami tu nak balik rumah tu, dia tak sabar nak jumpa kita sebab dia tahu kita ni jadi melayan dia. Gitu. So the next time kita nak buat silly things, kita contohnya shopping, tiba-tiba nak pergi shopping. Nak shopping lah abang ikut saya, dia pun akan join kita. So daripada situ yang kita ada memberi dan menerima. Seterusnya, apa lagi yang kawan baik kita selalu buat untuk kita, yang kita boleh apply dengan suami? Nombor 3 adalah jadi pendengar yang baik. Sangat penting jadi seorang pendengar yang baik. Okey, di mana ada satu pepatah English mengatakan, we listen to understand. We do not listen to reply. Bila kita listen to understand, maka kita akan banyak memahami suami, dan dia pun akan buat benda yang sama. Bila kita bercakap, dia akan cuba memahami kita juga. Alright, so kita belajar mendengar tanpa memberi feedback, tanpa memandangkan muka. Kalau dia ada silap kan, dia ada buat silap, kita macam aku dah cakap dah, jangan buat macam tu. Kita pun nak madamkan muka dia. Jangan, dengar baik-baik. Dan kita mulut kita ni banyak menyokong, banyak berkata-kata baik, banyak memuji. Yang paling penting, telinga kita ni harus tajam supaya kita boleh tangkap. Dan bila kita jadi pendengar yang baik,
Bila kita jadi pendengar yang baik, dia senang nak meluahkan, dia suka jadikan kita orang yang pertama untuk dia bercerita. Dan last but not least adalah berkongsi hobi. Berkongsi hobi ni maksudnya macam ni. Katalah kita ni suka baking lepas tu suami ni jenis suka main futsal, suka main game. Cuba satu hari kita join apa yang dia buat. Sebab apa? Bila kita join apa yang dia buat, macam Bunda cakap tadi, dia akan faham kita ni cuba mendalami dunia dia. Okey? Dan bila kita berkongsi hobi ni, dia adalah satu tanda orang kata kemesraan yang luar biasa tau. Cuba. Kalau kata suami tu suka main game, satu hari kita duduk sebelah dia, kita cuba nak belajar. Kalaulah kata kita memang tak gerti nak main game, walaupun kita dah cuba, doesn't matter. Sebab apa, yang penting usaha untuk get along, usaha untuk blend in dengan dia, dan dia pun akan cuba. Sebagai contoh macam ni, kalau kata kita suka baking dan suami dia cuba nak kenal je alatan-alatan baking dan benda-benda bahan-bahan yang kita buat untuk baking tu pun kita dah rasa berbunga-bunga hati ni. Dia sebut apa orang kata, mesin-mesin tu punya nama, bahan-bahan punya nama pun kita dah rasa, ya Allah bagusnya laki aku ni kan. Samalah dengan kita. So kalau kita cuba untuk blend in, dia pun akan cuba blend in dengan kita punya hobi dan kesukaan kita. Dari situ bila kita berkongsi minat, itulah sebabnya antara momen-momen yang suami idamkan untuk buat lagi dan kita pun akan sentiasa teringat. Alright, so selamat menjadi sahabat baik buat suami. Untuk semua bini-bini yang tamat pahala dekat luar sana, so itu antara tipsnya you all boleh cuba. Alright, okay, Assalamualaikum.